Okey, so hari yang pertama, hari ni kita nak belajar tentang graf gerakan linear. Okey, so cikgu dah susun-susun dah topik-topik yang kamu nak belajar ni supaya kita berfokus. Okey. Okey, yang pertama, kita tengok dulu tentang laju, hal laju dan pecutan. Okey, macam mana kita nak buat ayat definisi. Okey, so ayat definisi ya. Okey, so kita tahu laju formula dia adalah jarak bahagikan dengan masa. Okey, so jarak bahagikan masa. So jadi untuk dia punya, kalau definisi tanya, okey, apakah definisi laju? Okey, so jadi kamu dah tahu dah formula untuk laju adalah V sama dengan D over T. Kalau kamu jawab macam ni, salah lah, sebab dia tanya definisi. Okey, so bila dia tanya definisi, kita kata okey, laju adalah ni kadar. Okey, bila dia ada per T ni, maksudnya kalau ada per dengan masa ni, kita tulis kadar. Kadar perubahan. Perubahan apa? Tengok ni, atas dia apa dia? Perubahannya adalah, ini D ni adalah jarak. Kadar perubahan jarak. Okey. Tengok ni, hal laju. Hal laju pun sama. Okey, apa maksud hal laju? Hal laju adalah kadar perubahan. Okey, apa yang atas dia ni? Atas dia S kan? S tu adalah sesaran. So, jadi kadar perubahan sesaran. Bila kamu nampak ada per dengan masa ni, dia mesti ada perkataan kadar. Okey, kalau dia tanya pecutan, apakah maksud pecutan? Okey, maksud pecutan adalah kadar, terus kadar perubahan. Okey, perubahan apa? Yang atasnya apa ni atas ni? Atas ni adalah hal laju. Okey, V tolak U. Hal laju akhir tolak hal laju awal. Okey, kadar perubahan hal laju. Itu adalah berkaitan dengan definisi. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita nak tengok analisis graf. Okey, itu tentang definisi. Okey, so cikgu dah ajar cara nak jawab definisi. Macam itulah. Jangan bagi formula. Kalau nak bagi formula pun boleh juga. Okey, kita contoh V sama dengan D over T. Tapi D ni kamu kena bagi tahu D adalah jarak dan T ni adalah masa. Tapi bukan nak kata benda ni tak boleh buat macam ni. Tapi biasa definisi ni kita buat dalam bentuk ayat. Kecuali kamu dah terdesak sangat lah, dah tak tahu dah nak buat ayat macam mana, kamu ingat formula je, tulis je formula, tulis dia punya D tu apa, T tu apa. Jangan ni saja. Kalau ni saja memang salah lah. Kena beritahu D tu apa, V tu apa. V tu adalah laju. Macam tu. Okey, lepas tu kita pergi kepada graf. Okey, graf gerakan linear. Ini cikgu ambil buku teks tingkatan 4 lah. Okey. So jadi graf ni dia ada 3. Yang pertama, graf sesaran lawan masa, graf hal laju lawan masa, graf pecutan lawan masa. Okey. So kalau graf dia ni sesaran lawan masa, kalau straight macam ni, maksudnya objek sedang pegun. Okey. Okey, kalau untuk hal laju pula, kalau dia straight macam ni, maksudnya objek bergerak dengan hal laju seragam. Okey, kalau yang macam ni, graf kat bawah ni kan, kosong je kan. So jadi maksudnya pecutan adalah sifar. Okey. Okey, untuk yang graf ni pula, okey, kalau graf dia bentuk macam ni, so maksudnya objek bergerak dengan hal laju seragam. Okey. Yang untuk yang ini hal laju pula, kalau bentuk macam ni, pecutan. Ni hal laju. Macam mana nak tahu hal laju ke pecutan? Okey. Yang ni hal laju. Kalau kita cari kecurunan untuk graf ni, kan, so ni S bahagikan dengan T. So S bahagikan T ni sama dengan hal laju. So jadi hal laju seragam. Okey. Yang ini hal laju lawan masa.
So jadi hal laju lawan dengan masa. Hal laju lawan masa sama dengan pecutan. Okey, so sebab objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey, manakala kalau graf dia straight macam ni, so jadi maksudnya objek itu bergerak dengan pecutan seragam. Okey, seterusnya kalau graf tu melengkung macam ni. Okey, melengkung macam ni. Okey, so maksudnya objek bergerak dengan hal laju bertambah. Okey, so graf dia, kecurunan dia makin lama makin berbeza. Kecurunan dia makin lama meningkat. Okey, kamu dah belajar admat kan. So jadi kalau setiap titik ni dia tak sama dengan ni. Yang ni kalau kita cari kecurunan ni semua sama ni. Kita cari kecurunan ni semua adalah nilai dia yang sama, konsisten. Katakan sini 5, atas pun 5, sini pun 5. Tapi kalau bentuk melengkung ni, setiap titik ni kecurunan dia berbeza. Okey, kalau kita nak cari kecurunan ni, kita kena cari pembezaan. Kamu dah belajar kan? dy dx tu kan? Dy dx tu sama dengan kecurunan. Kecurunan untuk graf graf yang berbentuk melengkung lah. Okey. So maksudnya apa yang kamu belajar admat pun ada dalam fizik. Okey, cuma dia tak adalah terlalu dalam sangat. Okey, bila nanti kamu dah belajar peringkat tinggi, baru dia masuk. Okey, sekarang kita tengok objek bergerak dengan laju berkurang secara seragam. So kalau macam ni, maksudnya hal laju berkurang secara seragam. Dan yang ni, kalau graf dia meningkat macam ni, so maksudnya pecutan semakin bertambah. Okey. Okey, so jadi ni ada tip-tip kat sini dia bagi. Okey, kalau graf sesaran lawan masa, kecurunan graf sama dengan hal laju. Yang inilah yang tadi cakap ni. Ni sesaran lawan masa, kecurunan dia. Okey, S bagi dengan T kan. Macam nak ingat? S bagi dengan T. S bagi dengan T kita tahu sama dengan hal laju. So hal laju adalah sama dengan kecurunan. Okey. Yang ni. S bagi dengan T, S bagi dengan T. So hal laju sama dengan kecurunan. Okey, manakala untuk graf hal laju lawan masa, okay, kita tengok hal laju. Hal laju bagi dengan masa. Okey, hal laju bagi dengan masa, kita dapat apa? Pecutan. So jadi kecurunan dia ni sama dengan pecutan. Inilah pecutan. Okey, kemudian kalau graf hal laju lawan masa macam ni kan, hal laju lawan masa. Okey, kalau kita cari luas di bawah graf. Ni katakan ni bentuk segitiga kan. Kita buat macam ni, segitiga ni E. Okay, cikgu cari luas A. So ni katakan ni 2, ni 5 kan, ni 4. So luas segitiga ni 1/2 darab 2 darab 4. So cikgu dapat 4. So 4 ni apa? 4 ni adalah sesaran. Nilai luas yang kita cari ni, yang A ni sama dengan sesaran. Okey, tu teknik yang kamu kena tahulah. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Sebab nanti ada soalan tanya berkaitan dengan graf. Okey. Okey, so cikgu ulang balik tadi. Okey, contoh macam ni kan. Kalau cara kamu nak ingat ni, kamu foto state ni, gambar raja ni, kamu padam semua ni. Kamu padam dia punya ni, padam dia punya ni kan. Ni kamu tulis balik apa dia, maksud dia. Kalau bentuk macam ni, apa maksud dia. Kalau bentuk ni, apa maksud dia. Tu akan membantu kamu untuk ingat. Ni, ini kena padam. Ni tutup lah, kena tutup. Ni kena tutup. So jadi dah tutup ni. Okay, kamu tengok. Okay, kalau bentuk ni, objek tengah apa? Objek tengah pegun. Kalau bentuk macam ni, ni hal laju seragam. So jadi kamu senang untuk kamu hafal. Okey, so seterusnya okey, kita tengok jap, kita tengok contoh soalan lah. Okey, kita tengok soalan ya. Okey, contoh soalan. Okey, so dia akan bagi bentuk.
soalan dalam bentuk graf macam ni. Okey, laju lawan masa. Okey. So laju lawan masa. Okey, yang pertama dia tanya pecutan. Macam mana nak tahu pecutan? Okey, kita tengok ni graf apa. Ni graf laju lawan masa. So laju lawan masa, kalau kita cari kecurunan dia, maksudnya laju bagi dengan masa, kita akan dapat pecutan. So pecutan ni sama dengan kecerunan. Okey. So dia nak kecerunan. So jadi kecerunan. Okay, tapi soalan ni dia kata tentukan pecutan. Okay, tapi macam ni dia tak bagi tu pada saat ke berapa. So jadi macam soalan ni kamu kena cari setiap saat. Pecutan maksudnya ni kan dia ada situasi lah, dari 0 ke 3 saat. Yang ni graf ni kena cari kecerunan dia. Yang ni 3 hingga 6 saat. Ni waktu ni 6 hingga 10 saat. Macam soalan ni dia terlalu general, cari pecutan. Maksudnya pecutan ni ada 3 situasi lah. 1, 2, 3. Okey. So jadi kita tengok satu-satu dulu Okey, so katakan cikgu nak tengok pecutan waktu daripada ini ke sini. So jadi macam mana nak cari kecerunan kat sini? Okey. Ada 2 cara lah. Okey, yang pertama kamu kena tahulah. Okey, kalau kita buat pertama kita buat segitiga. Kita buat segitiga. Okey. Jarak ini sampai sini berapa? Jarak ini sampai sini adalah 3 ni kan. Ni sampai sini adalah 3. Okey, atas ni sampai sini berapa tinggi dia? 6. So ni 6, ini 3. So kamu tinggal 6 bahagi 3 je lah. Tapi cikgu tak galakkan macam tu. Biasanya kalau kita cari kecerunan, kita akan pilih 2 titik. Kamu dah belajar cari kecerunan kan? Okey. So ni titik ni dengan titik ni. Titik ni adalah 0, 0 dan titik ni adalah 3, 6. So kecerunan M sama dengan formula dia Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Okey. So jadi cikgu label ni sebagai X1 Y1, ini X2 Y2. So jadi 6 tolak 0, 6 tolak 0, 3 tolak 0. So dapat 2. Okey. So unit dia, okey, macam nak tahu unitnya? Okey. Ni kan laju bahagi dengan masa kan. Okey, laju kat sini unit dia adalah meter per saat. Meter per saat. Meter per saat. Okey, bahagi dengan masa dia kat sini unit dia adalah saat. So jadi second naik atas, so dia akan jadi ms negatif 2. Okey, so jadi sini kita tulis 2 ms negatif 2. Okey, inilah unit dia, 2 meter per second. Okey, ini untuk situasi yang kat sini. Soalan dari exam nanti dia tak adalah tanya setiap saat ni, dia akan bagi tahu spesifik waktu kat mana. Kamu yang kena cari. Okey. Okey, ni kalau dia daripada 0 ke 3 lah. Ini sebab dia contoh buku teks, dia nak bagi kamu faham. Maksudnya kalau cari kecerunan tu bukanlah keseluruhan graf ni. Dia setiap graf ni berbeza-beza. Nilai kecerunan kan berbeza-beza. Okey, so itu baru satu. Yang ini dapat 2 ni. Sekarang ni macam mana nak dapat macam mana dapat A2 sama 0 ni? Okey, so cikgu nak tunjukkan macam mana dapat 0. Okey, so bulan-bulan kita padam dulu. Okey, so jadi kita nak cari waktu daripada sini ke sini. Ni. So graf ni koordinat dia adalah 3, 6 dan ni adalah 6, 6. Okey. So jadi ni cikgu label sebagai X1 Y1, X2 Y2. So kita guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, Y2 kita adalah 6 tolak Y1, nilai dia adalah 6 juga. So kemudian X2 6 tolak 3. So 0 bagi dengan 3, so dapatlah 0. Tu yang dapat 0. So itu yang menjawab soalan yang atas graf tadi. Okey. Kalau graf waktu macam ni, kalau graf waktu macam ni, straight macam ni,
Waktu ni, ini bukan hal laju seragam Ni waktu ni pecutan sedang sifar. Pecutan sifar maksudnya tak bergerak lah kereta ni. Dia bukan tak bergerak. Nilai A ni, nilai pecutan dia adalah sifar. Okey. Waktu ni pecutan adalah seragam. Waktu ni ni pecutan seragam. Ni pecutan pecutan seragam juga, tapi dalam negatif. Okey. So jadi A3 ni sama macam tadilah proses dia. Kamu akan dapat negatif 1.5. Ini yang ni cikgu tak payah tunjuk lah, kamu tahu kan. Okey. So itu satu. Okey, itu tentang soalan maksudnya soalan akan tanya situasi macam ni, apa yang berlaku? Objek tengah pegun ke, pecutan sifar ke? Yang inilah yang cikgu nak kamu faham tentang graf waktu ni, yang macam ni, situasi ni. Okey, ni kamu kena faham ni. Macam cikgu cakap tadi, macam mana nak hafal benda ni? Kamu photostat atau kamu lukis balik, padam benda ni, kamu kena elaborate. Waktu ni sedang apa, sewaktu sedang apa. Okey. Okey, lepas tu okey, macam mana nak cari sesaran atau jumlah jarak? Ada beza tau. Dia macam ni dalam soalan ni. Okey. Jadi cikgu dah ajar macam mana nak cari pecutan dengan pecutan kan. Okey, sekarang ni macam mana nak cari sesaran. Okey, tadi kita dah belajar note tadi. Dia kata ni luas di bawah graf. Kalau soalan tanya jarak ke sesaran ke, kita cari luas di bawah graf. Okey, dia ada beza sesaran dengan jarak. Nanti cikgu tunjukkan. Okay, so jadi soalan ni cikgu lebih kepada cepat lah, tak payah tulis satu-satu. So dia nak cari jumlah sesaran. So jadi jumlah sesaran adalah luas di bawah graf. So jadi luas di bawah graf adalah luas trapezium. So ni kita tengok ni, kalau kita boleh pecahkan je. Okay, ni luas A, ini luas B, ini luas C. So jadi luas A campur luas B campur luas C. Boleh cara ni, tapi lambat. Okay, kalau boleh cepat. Okay. So jadi macam ni kita tengok ni bentuk. Ni bentuk apa? Ni adalah bentuk trapezium. So jadi kita boleh terus cari trapezium. So jadi panjang ini ke sini adalah 6 tolak 3. So ni adalah 3. Dan ni panjang ni ke sini adalah 10. Okey, lepas tu tinggi ni berapa tinggi? Tinggi ni adalah 6. So jadi luas trapezium sama dengan setengah darab A tambah B darabkan dengan C. Maksudnya atas ni adalah A, ini adalah B dan ini adalah C. So 1/2 darab A nilai dia 3 dan B nilai dia 10. Darabkan dengan C, tinggi dia adalah 6. Okey. Tu yang dapat 39 tu. Okey. So 39 meter. Ini sesaran. Okey. Okey, apa beza jarak? So jadi kalau macam soalan ni, kalau soalan jumlah sesaran jarak sama, kita akan dapat nilai yang sama. Tapi ada situasi di mana jumlah jarak dengan jumlah sesaran dia akan berbeza. Okey, kenapa? Okey, kita tengok contoh soalan ni. Okey. Dalam contoh soalan ni, katakan kita nak cari luas di bawah graf. Okey. So jadi luas di bawah graf, cikgu label ni L1, L2, L3. So jadi kita cari luas L1 ni lah. So jadi contoh ni kita dah cari luas dapat 500, L2 dapat 200,5, L3 kita dapat 225. Okey, so jadi campur-campur. Okey, tapi bila sesaran dia adalah kuantiti vektor. Okey, yang bawah ni dia akan bernilai negatif. Okey. Sebab dia akan ke kiri kan. So nilai dia negatif. So 135. So tu yang kena tolak tu, sebab dia kat bawah. Ni kalau sesaran. Sesaran kamu kena pertimbangkan positif negatif. Okey, so positif. So nilai atas ni positif.
So tu sebab nanti dia dapat 975. Yang bawah ni negatif. So kita campur-campur ni dapatlah ni. Okey. Tapi kalau misal kata jarak, dia tanya jarak kan. Jarak. Dia tak pertimbangkan negatif ni. Dia campur je semua tu. L4 ni. Dia campur semua. So jadi yang ini dia tak ada positif negatif. Dia terus dia campur semua. Itu kalau jarak. Okey. Kalau sesaran, dia pertimbangkan positif negatif. So macam mana kita nak tahu sesaran tu positif ke negatif? Senang saja. Kalau graf tu ke atas macam ni kan, graf tu akan positif lah. Kalau graf tu kat bawah, automatik graf dia adalah nilai negatif. Sebab kat sini negatif kan, negatif 9. Itu yang kita akan dapat, negatif tu. Okey. So contoh tu. Okay, tapi so jadi macam ni. Tu sebab cikgu cakap, kalau soalan tanya yang ni, katakanlah soalan okey, contoh ini graf ni kan kat atas kan. So bila dia kat atas, dah tentu dia positif. So jadi jumlah sesaran dengan jumlah jarak kat sini adalah sama. Kecuali tambah kat sini ada graf bawah pula. Bila ada graf kat bawah ni, kita kena tolak yang atas, tolak yang bawah. Okey. So cikgu harap kamu fahamlah tentang tu. Okey. Lepas tu kalau saya kata soalan biasa kita tanya hala jumpa rata. So hala jumpa rata formula dia lah jumlah sesaran bagikan dengan masa. So jadi jumlah sesaran tadi kita dah dapat dah 39. So 39 yang ni tadi 39 bagikan jumlah masa. So mana dah tahu masa dia? Ni kita tengok graf last kali ni, berapa masa dia yang terakhir. Nilai dia adalah 10. So bagi dengan 10, so dapatlah ni. Okey, macam mana dapat unit ni, meter per second. Okey. Okey, so meter per second sebab laju lah. Okey, sebab yang ni kita bukan cari kecurunan ni. Okey, so jadi meter per second. So laju unit dia adalah laju meter per second. Okey. So jadi tu habis tentang graf linear. Ni je yang kamu kena tahu pasal graf linear. Okey, untuk kertas 2 lah. Kalau kertas 1 tu lain lah. Kamu tetap kena study lain. Ni cikgu mengurangkan kamu punya jumlah study tu. Okey, bukan mengurang, maksudnya kita study smart. Study smart maksudnya. Okey. So selesainya. Okey, sekarang kita masuk kepada interference. Okey. So apa itu interference? Okey. Tapi ini cikgu nak spesifik kepada interference gelombang cahaya. Okey. Okey, interference berlaku apabila interference berlaku apabila kita buat contoh ni. Kita baca sikit lah nota. Yang ini air, kita nampak macam ni. Okey. Ni interference gelombang cahaya. Okey. Rajah 5.61 menunjukkan corak interference yang terbentuk pada skrin bagi cahaya daripada pen laser. Gelombang cahaya terbelau yang muncul daripada dua celah adalah koheren. Dua celah adalah koheren. Okey, maksudnya dia ada lampu lah. Okey, macam ni. Kalau macam ni, ini adalah speaker kan. Ni kalau gelombang bunyi, dia speaker. Tapi kalau gelombang cahaya, difference dia, ni lampu yang dia punya cahaya monokromatik. Okey, cahaya monokromatik maksudnya dia menghasilkan satu warna sahaja. Biasanya kita gunakan warna merah. Warna merah. Okey, so jadi kemudian kita ada dua celah yang lah. Okey. Dua celah yang ada sangat halus je macam ni je. Okey. So cahaya ni dia masuk kat sini. So dia lalu kat dua celah ni. So jadi akan berlakunya interference. So katakan kita punya screen. Okey. Ini kita punya screen. So kita akan nampak image dia tu macam ni. Okey. So bila dah jadi macam tu, itulah kita namakan dia sebagai interference cahaya. Okey, interference gelombang cahaya. Okey. Lepas tu gelombang cahaya terbelah. Okey, dua koheren. Okey, koheren apa maksud koheren? Koheren ni maksudnya dia menghasilkan frekuensi yang sama, getaran yang sama. Maksudnya dia menghasilkan sumber yang sama lah. Contoh macam speaker ni kan. Kalau kat rumah kamu tu, speaker tu dia menghasilkan dua sumber koheren yang sama.
Ada tak kamu punya dengar kamu punya speaker tu kan? Okey, ni kejap. Ni kejap bunyi kuat. Bukan bunyi kuat. Yang ni bunyi laju sikit daripada yang ini. Tak, dia akan bunyi serentak. Macam kamu dengar suara cikgu ni kan. Dia akan bunyi yang sama. Ini dengan S2 ni bunyi yang sama. Bunyi yang sama. Dua-dua ni bunyi yang sama, serentak. Dia tak akan katakan cikgu cakap 1. Apa tu yang ni baru nak keluar 1. Itu dah lambat dah. Itu tak koheren dah. Dia mesti serentak macam speaker dekat kita punya sekolah tu lah. Dia sama juga dengan koheren. Itulah maksud koheren. Dia memastikan dia daripada sumber yang sama, memastikan getaran yang sama, frekuensi yang sama lah. Okey, so jadi dalam interference gelombang cahaya ni kita akan nampak, kalau contoh kalau bunyi kita akan sini bunyi kuat. Contoh ni kan, warna kuning kita akan bunyi kuat, yang ini kita akan bunyi perlahan. Ini bunyi kuat, dia bunyi perlahan, ada selang-seli. Kemudian kalau gelombang air pula, kita akan nampak macam ni. Dia ada kawasan cerah dan kawasan gelap. Tapi untuk gelombang cahaya pun sama juga. Kita akan nampak macam ni. Pinggir cerah, pinggir gelap. Warna merah, warna hitam. Warna merah, warna hitam. Warna merah, warna hitam. Yang ini dihasilkan oleh dua celah yang lebih kecil. Maksudnya jarak antara ni kecil. So dia akan menghasilkan nilai X yang besar. Kalau celah dia lebih besar, dia akan jadi. So maksudnya contoh yang ni, ini contoh ni celah dia kecil. So kita dapat macam ni. Jadi katakan celah dia tu cikgu tambah lagi besar sikit. Tambah besar lagi. Bukan tambah besar ni, jarak dia tu. Maksudnya cikgu tukar jarak dia, cikgu tukar panjang sikit macam ni. Kita akan jadi macam ni. Okey, so jadi itu adalah berkaitan dengan interference gelombang cahaya lah. Okey, so jadi apa yang menghasilkan pinggir cerah dan pinggir gelap ni? Interference membina menghasilkan pinggir cerah. Warna merah ni dihasilkan oleh interference membina. Yang warna hitam ni dihasilkan oleh interference memusnah. Menghasilkan pinggir gelap. Apa itu interference? Interference ni lah gelombang ni. Puncak jumpa puncak, dia akan tambah lagi besar. So ini namanya interference. Atau lembangan jumpa lembangan, dia tambah lagi sini. So ini interference membina. Tapi apa maksud memusnah? Memusnah maksudnya puncak jumpa lembangan. So dia hapus each other, so dia akan jadi straight. So jadi waktu memusnah ni lah jadi warna gelap ni. Yang membina ni ada warna. Itu berkaitan dengan interference gelombang cahaya lah. So seterusnya, so kamu take note tadi fahamkan apa yang cikgu cakap tadi. Lepas tu kita pergi kepada pengiraan. Dia ada kira-kira sikit lah soalan dia. So macam ni, tapi tak adalah keluar soalan macam ni. Tapi kalau kamu faham apa cikgu cakap ni, kamu akan boleh jawabnya. Sama juga macam pasal interference gelombang tadi. Kalau kamu faham apa cikgu cerita tadi, kamu boleh jawab soalan tu. So jadi ini formula dia yang kamu kena tahu. Lambda sama dengan AX over D. A ni adalah A itu apa? A itu adalah jarak antara dua celang yang ni jarak ni. Ini adalah A. Cikgu zoom sikit lah. Formula dia adalah lambda AX over D. Ini adalah A, jarak antara dua celah. Inilah. Ni yang cikgu lukis tadi. Ni sumber cahaya. Ini dua celah. Ini interference interference gelombang cahaya. Itu adalah A. Apa X? X adalah jarak antara pinggir cerah dengan pinggir cerah, atau pinggir gelap dengan pinggir gelap. Yang ni jarak antara, cikgu zoom lagi lah, lebih nampak sikit kan.
Jarak antara ni. Ni kamu nampak tak ni? Jarak ni dengan ni. Ni adalah X. Okay, so X adalah jarak antara cerah dengan cerah. Cerah dengan cerah. Okay, dia tak seperti jarak antara cerah dengan cerah. Antara gelap dengan gelap pun boleh. Ni. Ini pun dikira sebagai X. Jarak antara cerah dengan cerah atau jarak antara gelap dengan gelap. Okey, sama. Jarak dia adalah sama. Okey, itu adalah X. Okey, itu adalah X. Okey, apa itu D? D jarak antara dua celah dengan skrin. Okey, sorry, bukan D kecil ni, D besar. Kamu faham maksud simbol-simbol ni, tinggal masuk formula je, nanti dapatlah jawapan. So jadi D ni adalah 3.0 meter. Okey. Okey, so jadi apa soalan yang nak ditanya ni? Okey. Okey. Katakan okey, dalam soalan ni dia tanya berapakah panjang gelombang. Okey, sepanjang gelombang. Okey, kadang-kadang soalan dia akan bagi trik. Okey, dia bagi trik, iaitu dia kata, cikgu besarkan sikit ya. Okey, macam ni dia straight to the point, tinggal masuk formula je dah dapat jawapan. Okey, dia akan bagi trik. Katakan panjang ni kan, panjang ni 1, 2, 3, 4. Okey, dia kata okey, panjang ini sampai sini katakan 10, katakan 10 mm. Okey, so jadi panjang ni katakan 10 mm. So berapakah nilai X dia? Dia bagi panjang sangat ni. So kita dah confused dah. Ini contoh soalan kebat lah. So bila dia 10 cm dia dah tak boleh buat. Biasa soalan bagi kecil je X terus. So jadi jangan panik. Kamu pecahkan berapa bahagian yang ada kat sini. Okey. So jadi ni ada berapa ni? 1, 2, 3. So ada berapa X kat sini? 1, 2, 3, 4. So ada 4X. Kalau yang tadi 1X je. Ni ada 4X. So jadi 4X. Kan tadi cikgu dah ajar dah. X ni adalah jarak antara cerah dengan cerah atau gelap dengan gelap. Macam ni cikgu ambil cerah lah. Okay, jarak antara cerah dengan cerah. So 4X sama dengan 10 mm. So nak cari X sama dengan 10 mm bahagikan dengan 4. Okay, dapatlah jawapan dia berapa. Okay. So jadi 10 bagi 4 dapatlah berapa. Ni unit dia masih mm lah. So dah dapat ni senang. Okay. Okay, so jadi kita tengok contoh yang ini. Soalan ni dia tanya panjang gelombang. Berapa panjang gelombang? Okay, so berapa panjang gelombang? Sebenarnya soalan senang je. Kalau tinggal dapat formula, dapatlah markah, 3 markah. Contoh macam ni dapat 3 markah lah, lebih kurang. Okay. Masuk kita macam ni. Yang ni dah tukar meter. Kalau kamu tak nak tukar meter pun tak apa. Okay. So yang pertama, dia cari nilai A. Okay, kita nak guna formula ni kan. Okay, cari A. A nilai dia adalah yang ni, 0.4. Ni lah. Tapi ni dah siap-siap tukar meter. Kalau kamu tak nak tukar pun tak apa. Okay, biarkan saja dalam milimeter. Okay. Okay, lepas tu dah dapat A. Kita nak tahu X pula. X berapa? So jadi kat sini X dah bagi tahu dah 4.5 mm. So masukkan saja. Tapi kalau misalnya kata nilai X ni macam tadi yang ditunjuk yang 10 mm tadi kan, kamu kena bahagikan dulu lah. Bagikan dulu dengan 4. Dah dapat ni nanti baru masuk dekat X yang ini. Kalau kamu main masuk je 10 mm ni dalam ni, salah lah. Maksudnya kamu tak faham konsep dia tu. Okay. Dah dapat tu. Okay, so jarak D ni 3 meter. Masukkan saja di dalam ni. So dapatlah jawapan dia. Kalau misalnya kata kamu tak tukar awal-awal kat sini, jawapan dia milimeter lah. Tapi misalnya kata kamu dah tukar siap-siap kepada meter, jawapan dia kat sini last kali adalah meter lah. So macam mana nak tukar?
Ni mili ni. Mili ni sama dengan 10 darab negatif 3. So dia ni darab dengan 10 negatif 3. Ni pun sama. 5 mm sama dengan darab 10 kuasa negatif 3. Kalau kamu tak biasa, tak payah tukar. Biarkan je dalam unit milimeter tu. So nanti dapat tekan-tekan jawapan, dapat yang ni. Dalam fizik sangat penting kamu tulis unit. Unit kena betul. Kalau salah, tak dapat markah lah. Penat je kamu. Kalau katakan markah 3, dapatlah 2. Padahal jawapan kamu dah betul lah. Okey, so jadi selesai tentang interference gelombang cahaya. Okey, seterusnya kita pergi kepada asas gelombang. So jadi kita dah cover 2 subtopik dah sebenarnya. Dah cover 2 subtopik. Sekarang kita kepada asas gelombang. So asas gelombang, kamu kena tahu 2 gelombang. Dalam gelombang ni gelombang lah. Kamu kena tahu pasal gelombang melintang dan gelombang membujur. Apa itu gelombang melintang? Kita tengok dulu gelombang melintang. Maksud gelombang melintang. Maksud gelombang melintang adalah zarah-zarah medium bergetar pada arah yang berserenjang dengan arah perambatan. Apa maksudnya? Kalau baca macam tak faham je apa benda ni. Zarah-zarah medium bergerak pada arah yang bertentangan. So jadi kita tengok ni zarah. Zarah dia bergerak daripada atas ke bawah. Atas ke bawah zarah. Zarah ni dia bergetar lah. Dia naik atas dan ke bawah. Arah dia bergerak ke mana? Zarah ada. Katakan kamu ada spring macam ni kan. Kamu naikkan dia atas ke bawah. Naikkan atas ke bawah. So maksudnya kamu gerak atas ke bawah, itu adalah zarah-zarah lah. Mana arah dambatan dia? Arah dambatan dia ke sana. Arah dambatan ke kanan. So jadi apa yang nak bagi definisi dia? So jadi kamu kena tahu ini apa? Ini adalah tadi apa? Getaran zarah. Getaran zarah. Yang ini apa pula? Ini adalah arah perambatan gelombang. Kamu dah tahu ini apa, senang kamu nak buat ayat. Ini dengan yang ini dengan ini 90 darjah. Ini kan cuba sambungkan sikit. Ini kan 90 darjah. So dia akan jadi berserenjang lah. Berserenjang. So jadi zarah-zarah medium getaran zarah. Maksud gelombang melintang adalah getaran zarah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Itulah maksud zarah gelombang melintang. Getaran zarah yang ini nombor 1 ni. Arah perambatan yang ini nombor 2. So kita tinggal tambah ayat ni je, berserenjang. Arah getaran zarah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Ada poin ni, cukuplah satu definisi. Kalau kamu tak boleh nak hafal juga, hafal je lah ayat ni. Tapi pada cikgu, baiklah kamu hafal. Macam ni senang nak ingat. Maksudnya kita faham konsep zarah getaran. Mesti ada zarah getaran. Zarah bergetar. Zarah bergetar ke atas ke bawah. Arah rambatan ke kanan. Ini arah rambatan. Zarah getaran dengan arah perambatan dia adalah 90 darjah. So jadi getaran zarah berserenjang dengan arah perambatan. Kita tengok pula gelombang berbujur. Arah getaran zarah dia ke kiri ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Ini arah zarah dia. Arah getaran. Dan mana kita tengok mana arah perambatan dia? Arah perambatan ke sana. Arah perambatan. So kamu tengok ini dengan ni 90 darjah tak? Tak kan? Dia selari, betul?
So jadi zarah bergetar pada arah yang selari. So kamu tinggal tambah selari je kat sini. Tambah keyword dia. Arah getaran selari dengan arah perambatan gelombang. Dia mesti ada dua benda. Arah getaran, arah perambatan. Sama ada dia selari atau 90 darjah. Ini maksud gelombang membujur. Okey, so selesai pasal gelombang melintang dan membujur. Okey, sekarang kita tengok graf pula. Okey. Okey, kalau graf kamu kena tahulah apa maksud-maksud apa ni? Yang ini, okey, contoh yang ni, panjang ini ke sini, ni adalah T, iaitu tempoh. Okey, atau satu ayunan yang lengkap ni lah. Daripada sini sampai ke sini. Ini dikira sebagai tempoh. Ni kalau sesaran lawan masa lah. Okey, kemudian yang tinggi ni, ni apa pula? Ni adalah amplitude. Okey, jadi ni juga pun adalah amplitude. Kamu kena pandai label. Ni adalah tempoh dan ni adalah amplitude. Okey. Okey, itu kalau graf lawan masa. Kamu kena ngerti dia ada dua. Graf sesaran lawan masa, graf sesaran lawan jarak. Okey, kalau lawan jarak pula, ini ke sini bukan T lagi dah. Okey, bukan T lagi sebab ni lawan masa, yang ni lawan jarak. So yang ini, panjang ini sampai sini adalah panjang gelombang. Ni panjang gelombang. Okey. So atau yang ni satu ayunan yang lengkap. Ini juga adalah panjang gelombang. Okey. Lepas tu untuk yang atas ni saja nilai dia sama dengan ni atas ni. Ni amplitude dan adalah amplitude. So jadi kamu kena hati-hati yang pasal tempoh dengan panjang gelombang tu. Tengok dia graf apa. Kalau graf sesaran lawan masa, untuk bahagian ini ke sini tu, ini adalah untuk tempoh. Kalau misalnya kata sesaran lawan jarak, yang jarak ni sampai sini, itu adalah panjang gelombang. Itulah, kamu jangan keliru yang kat situ lah. Okey, lepas tu kita pergi kepada cara pengiraan. Tengok contoh soalan lah. Okey, contoh dia, ni kita tengok graf ni ya. Tengok graf ni. Kita tengok graf graf yang ni lah. Okey. Katakanlah soalan tanya, berapakah nilai H laju? Okey. H laju bagi graf ini. Okey. So H laju kita guna formula V sama dengan F lambda. Okey. So F lambda. So mana nak dapat nilai F? Sekejap ya. Okey. Bergantung kepada soalan. Kadang-kadang nilai F, okey, macam ni, bergantung kepada soalan. Kadang-kadang soalan dia akan dah bagi dah siap-siap F berapa. Okay, katakan F dia katakan 10 katakan. Kamu tinggal masuk je lah dalam formula. So masuk 10. Okey, berapa nilai panjang gelombang? Okey. So panjang gelombang kita dah belajar tadi. Inilah panjang gelombang sebab ni jarak kan. Ini adalah panjang gelombang. Panjang gelombang sini adalah 16. So masuk sini 16. So jadi 10 darabkan dengan 16 dapatlah 160. Okey, so unit dia kat sini. Okey, kita tengok sini unit dia cm kan. So jadi ini akan jadi cm per second lah. Okey, cm per second sebab sini adalah cm. Kalau sini meter, meter per second. Okey, tu kalau dia dah bagi frekuensi lah. Okey, kalau saya kata dia tak bagi frekuensi, macam soalan ni dia tak bagi frekuensi, tapi dia bagi dua graf. Satu bagi ni, satu bagi yang ni. Okey, tapi nanti dalam exam dia tak adalah soalan macam ni. Sebab soalan ni agak susah sikit sebab dia ada trik, sebab kamu kena cari frekuensi dulu. So jadi macam tak ada masalah, boleh je cari. Okey, ini contoh dia. Ini cikgu padam dulu. Okey, so jadi kita nak guna formula yang sama, V sama dengan F lambda. So F dia tak bagi, tapi dia bagi dua graf ni je. So mana nak tahu frekuensi? Okey, frekuensi formula dia F sama dengan 1/T. So T kita, ni kita tengok sesaran lawan masa ni. Okey,
So T kita adalah ni 0.5 ni. Okey, ini adalah T. So jadi 1 bagikan dengan 0.5. Dapatlah berapa nilai dia. Dah dapat ni, masukkan saja dalam samaan. Okey, katakanlah nilai dia E. So cikgu letak sini E. Okey, lepas tu panjang gelombang, ni lah nilai dia tadi 16. So 16. Sebab cikgu tak ada kalkulator ni, tu yang cikgu tak kira. So jadi darabkan dapat dah berapa. Unit dia cm per second. Ini contoh. Okey, tapi soalan dia tak akan sesusah yang inilah. Mungkin soalan dia macam yang awal-awal cikgu ajar tadi. Ini cuma tambah-tambah sikit je supaya kamu fahamlah lebih detail. Okey. Okey, itu cara nak cari hal laju lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada okey, dah selesai dah ni. Pelembapan dan resonan. Ni yang terakhir lah. Okey, cikgu tahu kamu dah mula penat dah. Okey. Sebab cikgu tak nak buat lama-lama, cikgu kena buat biar sikit tapi konsisten. Tapi okey, so apa itu pelembapan? Okey. Pelembapan, okey, graf dia tak berapa nampak sangat tapi tak apa. Okey, pelembapan ni contohnya macam kamu ayunkan buaian adik ke apa So kamu tekan dia, lanjut dia. Okey, bila kamu lepas lama-lama lanjutan tu akan berkurangan. So jadi macam contohnya ni, kamu ada tenaga banyak kan. Okey, so jadi tenaga banyak masihlah tinggi nilai amplitude dia. Okey, tapi bila kamu lepaskan ayunan buaian adik kamu tu makin lama berkurangan dan akhirnya berhenti. Okey, so yang ini nama dia adalah pelembapan. Okey. Okey, so apa maksud pelembapan? Okey, inilah tadi maksud dia. Okey, ayunan dengan amplitude yang berkurang dengan masa. Ni. Amplitude dia makin lama makin berkurang. Okey. Okey, so jadi dia berkurang dengan masa menunjukkan suatu sistem yang sedang berayun mengalami kehilangan tenaga secara beransur-ansur. Okey, kenapa pelembapan berlaku? Dia disebabkan kehilangan tenaga secara beransur-ansur. Itulah sebab dia. Tenaga kamu dah lepaskan kan buaian kita tadi. So jadi dia dah tak ada tenaga. So makin lama tenaga tu habis. Dan akhirnya ayunan itu berhenti. Okey. Fenomena ini dinamakan sebagai pelembapan. Okey, sistem ayunan mengalami ketinggalan tenaga disebabkan oleh yang pertama, pelembapan luaran sistem ayunan ketinggalan tenaga bagi mengatasi daya geseran atau rintangan udara. Ni punca-punca dia lah. Okey. Tenaga tu dihilang sebab nak mengatasi daya geseran atau rintangan udara. Okey, kemudian pelembapan juga disebabkan oleh dalaman. Dalaman maksudnya dalam spring tu. Okey, dalam spring tu kehilangan tenaga kerana renggangan dan mampatan arah yang bergetar. Okey, kejap renggang, kejap mampat. Kejap renggang dan kejap mampat. Okey. So itulah yang dinamakan pelembapan. Okey. So pelembapan ni apa yang dia kurang sebenarnya? Okey. Dia kurang amplitude. Masa tetap sama. Okey, masa dia tetap sama. Jarak ni sama. Yang membezakan adalah amplitude. Amplitude makin lama makin berkurangan. Okey. So jadi okey, so pasal resonan ni tak ada sebenarnya. Okey. Kamu just tahu pasal pelembapan sahaja. Okey. So cikgu rasa itu sahaja kelas cikgu pada hari ini. Itu sajalah.